Strategi Pelan Pemulihan Negara ini merangkumi 4 fasa. Saya ulangi, 4 fasa. Dan akan melibatkan pelan peralihan fasa PKP secara berperingkat. Dan setiap fasa pelan pemulihan ini berpaksikan kepada data yang bersandarkan 3 indikator ambang, iaitu 3 indikator ambang utama ataupun threshold untuk beralih daripada satu fasa ke fasa seterusnya. Indikator yang pertama ialah keadaan penurunan COVID-19 dalam komuniti berdasarkan bilangan kes jangkitan harian. Itu yang pertama. Indikator yang kedua ialah keupayaan sistem kesihatan awam kita berdasarkan kadar penggunaan katil di wad ICU. Dan indikator ketiganya ialah tahap populasi yang dilindungi berdasarkan peratusan yang telah lengkap menerima 2 dos suntikan vaksin. Pendekatan secara berperingkat ini bermula dengan fasa pertama. Apa dia fasa pertama? Iaitu pelaksanaan PKP menyeluruh yang sedang dilaksanakan sekarang dalam keadaan bilangan kes COVID-19 adalah tinggi. Sistem kesihatan awam di tahap yang kritikal sekarang ni dan kadar pencapaian vaksinasi yang masih rendah. Kerajaan akan menimbang peralihan daripada fasa pertama kepada fasa kedua PKP bila masanya, iaitu setelah satu purata kes harian COVID-19 menurun di bawah 4,000 kes. Semalam kalau kita ingat ialah 4,900 lebih, sudah turun ke bawah 5,000 dan sekarang ni kita jangka fasa yang berikut nanti ialah ke paras 4,000 kes. Keduanya, sistem kesihatan awam tidak lagi berada di peringkat kritikal, termasuk kadar penggunaan katil di ICU pulih ke paras yang sederhana. Sekarang ini kita berada dalam tahap yang masih kritikal. Kita tidak mempunyai tempat untuk melepaskan kes-kes yang serius kerana kekurangan katil dan sebagainya. Ini sedang pun kita uruskan. Kemudian yang ketiganya ialah 10% populasi telah menerima 2 dos suntikan vaksin. Fasa kedua merupakan kesinambungan daripada fasa pertama dengan aktiviti sosial dan kawalan pergerakan terus dikawal lagi dengan ketat. Semasa fasa kedua nanti, aktiviti ekonomi akan dibuka secara berperingkat dengan membenarkan kapasiti pekerja sehingga 80% di premis. Sekarang ini maksimumnya 60%. Pendekatan senarai positif diteruskan, iaitu hanya sektor yang tersenarai dibenarkan beroperasi, manakala yang tidak tersenarai masih kekal ditutup. Senarai positif daripada fasa 1 akan juga diperluaskan semasa fasa 2 dengan menambahkan beberapa sektor-sektor lagi. Dan aktiviti sosial dan rentas negeri masih tidak dibenarkan. Penambahan sektor senarai positif semasa fasa 2 ini termasuk aktiviti pembuatan seperti simen untuk memastikan kelangsungan pembinaan yang dibenarkan serta aktiviti peruncitan seperti barangan elektronik dan komputer bagi menyokong mereka yang bekerja dari rumah. Dan semasa fasa 2, dengan pendekatan senarai positif, masih terdapat aktiviti pembuatan, pembinaan, peruncitan dan perkhidmatan yang tidak disenaraikan dan kekal tidak beroperasi seperti pembuatan tekstil dan kedai perabot. Fasa ketiga pula melibatkan peralihan daripada pendekatan senarai positif kepada senarai negatif.
iaitu di mana semua aktiviti ekonomi dibenarkan beroperasi kecuali aktiviti yang berisiko tinggi untuk jangkitan COVID-19 yang masih kekal ditutup. Kita boleh beralih kepada fasa ketiga sekiranya kita berjaya mencapai nilai ambang atau threshold yang berikut, iaitu purata kes harian COVID-19 menurun ke paras 2,000 kes. Keduanya, sistem kesihatan awam berada di tahap selesa dengan penurunan kadar penggunaan katil di ICU ke paras yang mencukupi. Dan 40% populasi negara kita telah menerima dua dos suntikan vaksin. Nilai ambang ini dijangka dapat dicapai paling awal pada akhir bulan Ogos 2021. Semasa fasa ketiga ini, semua sektor ekonomi akan dibenarkan beroperasi kecuali aktiviti yang tersenarai dalam senarai negatif, iaitu aktiviti yang berisiko tinggi yang menyebabkan jangkitan COVID-19 ataupun melibatkan keramaian. Sektor ekonomi akan kekal dibenarkan beroperasi pada kapasiti 80% seperti fasa kedua. Aktiviti sosial termasuk pendidikan dan sukan tertentu boleh mula dibuka secara berperingkat-peringkat. Untuk fasa 3, semua aktiviti pembuatan akan dibenarkan beroperasi tertakluk kepada SOP dan hard capacity. Senarai negatif fasa 3 yang tidak dibenarkan beroperasi merujuk kepada aktiviti berisiko tinggi kerana melibatkan keramaian seperti penganjuran konvensyen dan di mana penjarakan sosial tidak dapat diamalkan seperti pub, spa dan salon kecantikan. Kelonggaran kepada hard capacity akan dipertimbangkan untuk membolehkan syarikat beroperasi sepenuhnya setelah pekerjanya telah divaksinasi.